Apa kata kita tengok Ustaz, ruang bawah seat. So ruang bawah seat ni dia kata 20 liter lah. Sekarang ni musim hujan pun dah nak habis, tapi saya dah bawa juga lagi baju hujan dengan kasut hujan just in case. Dan sebenarnya boleh muat 2 full face helmet 20 liter ni, dan juga boleh letak satu beg komputer dan satu helmet lah kat bawah sana. Dan ini memang satu ciri yang cukup bagus. Skuter kena ada lah ruang yang besar macam ni. Selain pada tu, dia punya enjin dia adalah enjin 350cc, enjin over square 77x74 kau pada dia punya bore and stroke dia. Dan dia punya power delivery dia juga agak okey, dia 27 kW and about 36 plus Newton meter. Dan dia punya engine delivery dia bagus in the sense that dia tak ada rasa gegaran dan getaran banyak sangat lah. NVH tu control cukup bagus. Jadi bila kita bawa atas lebuh raya, dia memang agak tenang lah. 120 km tu lebih kurang dalam 140 tu dalam 120 tu dalam 6,000 setengah macam tu lah, 120 to 130 tu. Dan dia punya top speed dia saya tak pasti berapa dia kata, tapi saya dapat tadi 1.5 lebih lah masa turun bukit. 1.5 lebih masa turun bukit, tapi masa on the flat 1.4 sampai 1.5 tu boleh lah. 1.3, 1.4 tu memang cukup suka sangat. Dia suka duduk dekat situ dan dia cukup rasa selesa. Lagi satu saya nak cerita ciri dekat bentuk, dia full LED. Semua lampu depan, belakang, kat mana pun semuanya LED. So kalau kita tengok tu lampu depan dia tu, dia menggunakan full LED nampak 6 LED punya bulb kat situ. Dan satu lagi kalau kita tengok di sini, lampu ni menyala di sini. Bila lampu kita hidupkan lampu, ni tampak tak menyala, tapi bila kita hidupkan lampu dia menyala. So waktu malam akan nampak lah. Ni banyak membantu jugalah untuk kita tengok switch kat mana apa semua dan sebagainya. Selain daripada tu, kita tengok dia punya brake ni agak okey juga. It's a nice solid brakes. Dan sepanjang saya menunggang benda ni, memang saya rasa dia punya brake feel dia bagus. Tak terlalu mencengkam mengejut sangat, dan tak terlalu lembut sangat lah. Cuma kalau boleh mungkin nak lebih sikit lagi lah, lebih sikit lagi ringan sikit dia punya brake ataupun lever tu lah, bagi ringan sikit. Daripada belakang, motor ni agak unik juga dekat bentuk dia. Dan kalau kita tengok, dia menggunakan sequential lah. Signal dia sequential lah, dia ikut lah. So nampak cantik lah daripada belakang. Dan memang nampak besar lah. Satu lagi saya suka benda ni ialah dia punya seat ni. Sebenarnya saya suka sangat sebab dia menggunakan gel seat. Jadi bila gel seat ni, kita duduk cukup selesa untuk berjalan jauh. Dah lah, seat ni besar dah, macam dia duduk kat kursi elok dah. Lepas tu dia gel pula tu, dia memang serap segala hentakan dan gegaran dengan cukup ngam lah. So memang saya suka sangat. Itu satu ciri lagi yang saya suka. Ke depan kita tengok dia punya lampu signal dia, comel je kat atas tu. Ni dia punya DRL lah ni. DRL ni saya rasa bukan DRL ni, macam position light. Dia tak cukup terang untuk DRL ni. Jadi kalau saya pasang je lampu tu all the time, nak memastikan kenderaan lain nampak saya di waktu saya menunggang. So saya selalu maintain lampu tu kekal on saja. Sebenarnya kali ni aku tak dapat nak bawa motor ni pergi jalan jauh sangat. Yang aku dapati memang motor ni dia punya 350e tu kiranya extended wheelbase lah pada aku kan. Memang cukup selesa untuk orang yang tinggi sikit macam aku. Dan aku rasa untuk perjalanan jauh pun tak ada masalah sangat. Dan yang aku perasan sekali ialah dia punya, mula-mula kita tengok motor tu masa dekat display, kita duk heran juga kenapa dia bother nak letak electric windshield lah untuk benda tu. Tapi aku perasan electric windshield ni memang sangat berguna sebab masa dalam kawasan
kawasan bandar, kita tak bawa laju, mungkin kita tak mau guna benda tu lah. Sebab apabila kita angkat benda tu tinggi, dia duduk kat tengah-tengah pemandangan kita tu. Jadi masa bila dah bawa laju atas highway, memang kita perlukan dia punya screen tu protection daripada angin. Sebab pada kelajuan tinggi berasa jugalah angin tu, dan bila screen tu naik memang sangat selesa. Jadi motor ni aku dah bawa juga sampai ke Janda Baik dan naik ke Genting Highland juga, dan memang cukup selesa dan tidak ada masalah semasa memanjat Genting Highland pun. Dia punya enjin cukup bertenaga, cukup steady, dan aku suka sebab ada heated grip. Heated grip tu memang masa naik kita genting ataupun pada hari hujan, bila kita pasang kena maksimum, memang cukup selesa, rasa panas through even the glove. Dan this is satu feature yang aku rasa mungkin kat Malaysia ni tak begitu perlu sangat, tapi kalau kita memandu long distance waktu hari hujan, mungkin waktu malam, mungkin akan membantu sikit lah dari segi keselesaan. Dan the whole setup untuk suspension motor ni, aku rasa dia taklah keras sangat. In fact, dia ada sikit lah keras tu, tapi dia just enough untuk bagi kita rasa ada feel kat motor tu, dan rasa ada nice decent body control, so dia tak melayang-layang sangat, tak melantun-lantun sangat. Dan masa kita corner pun kita rasa dia agak okay, boleh juga nak throw around walaupun dia long wheelbase. Secara keseluruhan aku rasa this is a very good long distance bike. Kalau dalam bandar mungkin hang nak ambil yang short wheelbase punya lah, tapi aku rasa tak ada sangatlah beza sangat pun, pasal I don't know, memang tak ada rasa beza apa sangatlah pun sebenarnya kalau dalam bandar pun, cuma dia mungkin rasa besar sikit lah. As a whole aku rasa this one at 25,000 ni dia memberikan nilai yang bagus lah, terutama sekali bila kita tengok dia punya ciri-ciri elektronik dia. Dia punya screen tu boleh sambung dengan kita punya phone, dan ada mirroring, dan ada macam-macam app lagi dalam tu yang membolehkan kita menggunakan pelbagai fungsi. Yang paling berguna sekali ialah bila kita boleh paparkan kita punya navigation dekat situ, peta-peta kita di situ untuk tunjuk jalan. Especially kalau kita sampai ke tempat yang kita tak biasa, itu sangat berguna. Dan juga kalau kita gunakan screen mirroring, dan kita boleh guna map yang kita biasa guna. Sebab dia punya onboard map tu daripada China, which is okay, tapi kita biasa nak guna kita punya mungkin Google Map ataupun Waze, dan kita boleh gunakan cara tersebut. So this is satu ciri yang sangat bagus. Dan bila kita guna mirroring tu, kita boleh juga paparkan kita punya benda-benda lain lah, macam kita punya podcast ke, kita punya apa-apalah lagu-lagu yang kita nak dengar, dan ada aksesori untuk pasang telefon dekat situ. So kita boleh gunakan aksesori tersebut untuk menjadikan motor ni lebih best sekali lagi lah, lebih layan lah untuk perjalanan jarak jauh. Dan sebab semua benda pun adalah waterproof kan. Dari segi storage pun bagus, sebelah kanan dan sebelah kiri ada storage. Sebelah kiri tu dia berkunci bila kita tutup motor. Dan of course kunci motor ni ialah keyless dia ada macam jam yang kita pakai, dan cukup bagus lah benda tu. Cuma setengah kadang-kadang kita dah ada jam, kena pakai lagi satu, so ada 2 jam, ataupun kiri dan kanan juga adalah, tapi saya rasa itu small matter. Dan bagus sebab dekat sebelah kiri dengan sebelah kanan tu ruang simpan barang dia cukup besar. Dalam hak bawah seat tu besar, hak tu pun ni pun besar, boleh masuk botol air yang 1 liter untuk kiri dan kanan, dan juga ada USB outlet kat sebelah kiri tu untuk kita boleh charge kita punya telefon. Kat belah kanan tu dia ada macam slot untuk kita mengecharge dia punya bateri. Kalau bateri kita flat, kita nak jump start dia melalui kat situ boleh, ataupun kita boleh cucuk. Dia bagi macam charger, kita boleh cucuk dekat rumah. Kalau bateri kita flat, dia boleh charge bateri kita. So which is nice kalau kita jenis tak apa kerap sangat pakai kan motor, mungkin seminggu sekali ke 2 minggu sekali kita pakai, tak tahu bateri dah flat, kita boleh charge kat rumah. So aku rasa this is a really nice and interesting bike yang memang patut hampa tengok kalau hampa tengah mencari skuter yang selesa, yang boleh capability untuk bergerak pada jarak jauh, untuk pergi menjelajah lah. Aku nak kata benda yang aku tak berkenan kat motor ni, apa dia? Mungkin aku rasa dia punya reka bentuk tu sikit boring, dan colour gelap yang dia bagi kat aku ni aku tak apa berkenan sangat. Kalau yang warna putih tu lebih cantik lah. Dia punya brake tu okay, cuma kalau boleh aku rasa kalau nak bagi dia sikit ringan lagi lah supaya lebih menangkap. Tapi kita tak nak dia menangkap cepat sangat masa mula-mula, cuma nak later on tu dia punya brake feel tu, ataupun dia punya brake force yang kita perlu gunakan dekat pedal tu, kalau boleh nak tak nak banyak sangat lah. That's the only complaint yang aku ada buat motosikal ni. Takat tu je video kita tentang Zontes 350e ni. Kalau suka tolong tekan butang like, kongsi dengan kawan-kawan, dan macam biasa tekan butang subscribe dan butang loceng untuk tak ketinggalan bila kita menaik video terbaru. Mana Malaysia, mana Beremah. Kita jumpa lagi insyaAllah.